إله إلا هو الملك القدوس. الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Forum Ilmuwan. Bersama-sama dengan saya, Ustazah Nurul Izzati binti Jalil sebagai moderator anda pada forum kali ini. Jadi bersama-sama kita adalah barisan panel yang tidak asing lagi nama mereka dalam dunia pendidikan, di mana mereka banyak memberikan sumbangan dalam memajukan dan menaik taraf sistem pendidikan di negara kita iaitu Malaysia, agar berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Tak kenal maka tak cinta. Jadi tanpa membuang masa, saya perkenalkan jemputan ahli panel kita yang pertama, iaitu Dr. Nurul Akilah binti Muhammad Khair, merupakan salah seorang daripada pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Doktor. Terima kasih kerana menjemput saya untuk forum ilmuwan pada minggu ini. Seterusnya kita pergi kepada panel kedua kita, iaitu Al-Fadilah Dr. Nurul Syuhada binti Muhammad Zamri yang merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Selain daripada bergelar pensyarah, beliau juga merupakan salah seorang aktivis yang giat membantu gelandangan-gelandangan dan juga orang-orang yang memerlukan. Okey, Assalamualaikum Doktor. Kaifa haluki? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ana fil khair. Baiklah, kita teruskan kepada intipati forum kita pada kali ini. Jika kita imbau kembali sejarah pendidikan di negara kita, pastinya kita sedar bahawa pendidikan di negara kita telah mengalami pelbagai peringkat suka dan duka dan sering mengalami perubahan demi perubahan dalam memartabatkan pendidikan. Terdapat dua peringkat pendidikan pramerdeka iaitu era tradisional dan juga era penjajahan. Di sini saya ingin sentuh mengenai pendidikan era penjajahan kerana pada era inilah tercetusnya beberapa laporan yang dirangka akibat daripada ketidakseimbangan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak Inggeris. Jadi antara laporan-laporan yang dirangka termasuklah laporan Barnes 1950, laporan Feng Wu 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan juga laporan Razak 1956. Jadi Dr. Akilah, boleh Doktor terangkan apakah yang terkandung di dalam laporan Razak 1956 sehingga ia membawa satu perubahan besar kepada hala tuju dan falsafah pendidikan di negara kita? Silakan Doktor. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Baiklah, merujuk kepada soalan yang diberikan oleh moderator iaitu berkenaan dengan laporan Razak, saya merujuk kepada buku Falsafah dan Pendidikan di Malaysia edisi yang ketiga yang diterbitkan oleh Oxford Fajar Sendirian Berhad yang menyatakan berkenaan dengan laporan Razak ini. Laporan Razak ini memberikan fokus kepada dua aspek penting iaitu perpaduan kaum dan penghasilan tenaga kerja. Sebelum saya jelaskan syur-syur yang terdapat dalam laporan Razak, ingin saya jelaskan terlebih dahulu tentang tujuan utama laporan Razak ini digubal. Tujuan utama laporan Razak ini diadakan adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, memenuhi keperluan negara yang merdeka dan mengembangkan sistem pendidikan. Seterusnya, tujuan utama laporan Razak ini adalah untuk melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun tanah Melayu. Antara tujuan lainnya adalah untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum di tanah Melayu. Seterusnya, mewujudkan satu sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan. Antara tujuan lainnya adalah untuk menyediakan kemudahan pelajaran yang mencukupi. Dan tujuan yang terakhir laporan Razak ini digubal adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih, bertoleransi, liberal dan progresif. Setelah kita tahu berkenaan dengan tujuan laporan Razak ini digubal,
Maka dengan adanya laporan razak ini, syur-syur disediakan, antaranya adalah dasar pelajaran dan latihan guru merupakan tanggungjawab Menteri Pelajaran pada ketika itu. Pihak berkuasa pelajaran tempatan bertanggungjawab ke atas pelajaran sekolah rendah dan pelajaran pertukangan. Guru-guru akan mendapat latihan yang serupa, manakala dua jenis sekolah iaitu sekolah rendah dan menengah persendirian serta sekolah rendah dan menengah menerima bantuan. Antaranya syurnya adalah sekolah rendah terdiri daripada sekolah umum dan sekolah jenis umum. Sekolah umum menggunakan bahasa penghantar iaitu bahasa Melayu, manakala sekolah jenis umum menggunakan bahasa penghantar iaitu Mandarin, Tamil ataupun Inggeris. Bagi sekolah menengah pula, hanya satu jenis sekolah sahaja ditubuhkan. Sekolah ini terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan satu sukatan pelajaran dan kurikulum. Antara syurnya juga adalah calon dari semua sekolah menengah yang ditubuhkan akan mula mengambil peperiksaan sijil rendah pelajaran iaitu SRP dan sijil pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Antara syur lain adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di semua sekolah. Tetapi sekiranya perlu untuk bahasa lain digunakan, tidak menjadi halangan untuk digunakan. Dan syur lain juga, pelajaran menengah lanjutan dan sambilan turut dirancang. Seterusnya syur yang digubal adalah pengawalan saiz sekolah dan bilik darjah, dan semua sekolah diorientasikan supaya bersifat kemelayuan dan memperkenalkan sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama bagi semua sekolah. Jadi, jelas menunjukkan bahawa laporan razak ini memberikan penekanan kepada perpaduan kaum dan penghasilan tenaga kerja. Suka untuk saya kongsikan, syur-syur yang dinyatakan tersebut telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Terima kasih doktor di atas huraian dan ulasan yang diberikan. Jadi saya simpulkan di sini, laporan razak ini bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pembelajaran yang sama bagi semua kaum, dan secara tidak langsung ia membawa ke arah kesepaduan bangsa yang berintegrasi seperti yang dihasratkan dalam rukun negara. Okey, persoalan yang seterusnya ingin saya ajukan kepada Dr. Syuhada mengenai kurikulum pendidikan Islam. Seperti bagaimanakah perkembangan kurikulum pendidikan Islam selepas merdeka? Jika kita lihat pembelajaran mengenai agama Islam ini banyak dinyatakan di dalam era tradisional. Jadi boleh doktor terangkan bagaimanakah perjalanan kurikulum pendidikan Islam ini? Silakan doktor. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis untuk soalan yang diberikan kepada saya sebentar tadi. Baik, sebelum kita fokus kepada soalan yang diajukan tentang perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia, bolehlah jika terlebih dahulu saya memberi gambaran umum tentang apa yang dimaksudkan dengan pendidikan Islam itu sendiri. Baik, pendidikan Islam ni merupakan salah satu daripada usaha yang berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan di dalam diri pelajar dan juga masyarakat awam. Ianya merangkumi usaha untuk menerapkan tentang akidah, syariah dan juga akhlak. Baik, ini menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2006 secara umumnya. Berbalik kepada soalan daripada saudari pengurusi majlis sebentar tadi tentang perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan, kerajaan telah merancang untuk membina kembali corak pendidikan yang telah diruntuhkan oleh zaman penjajah ataupun penjajah sebelum kemerdekaan. Maka, resolusi pendidikan pun telah dibentuk. Hasilnya, lahirlah pelbagai laporan, ordinan, penyata
akta dan juga jawatan kuasa pelajaran untuk memenuhi tujuan tersebut, iaitu tujuan untuk membina kembali corak pendidikan negara. Okey, baik. Implikasi ataupun kesan daripada penubuhan ataupun perancangan-perancangan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, maka lahirlah jua pendidikan Islam dalam dasar pendidikan negara. Pendidikan Islam telah berjalan di zaman penjajahan selama lebih 400 tahun sehinggalah wujudnya laporan Razak 1956 dan juga laporan Rahman Talib pada 1960. Baik, dalam kedua-dua penyata ini telah dibicarakan tentang pendidikan Islam untuk dimasukkan bersama-sama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Tapi pada 1961 barulah Akta Pelajaran memasukkan mata pelajaran agama Islam ini di dalam jadual waktu persekolahan. Okey, jawatan kuasa khas telah dibentuk juga bagi menyusun dan melaksanakan dasar pendidikan kebangsaan pada bulan Ogos 1955. Baik, untuk apa tujuan dasar ini dilaksanakan? Dasar ini adalah untuk menyatupadukan kaum-kaum di tanah Melayu ini, di samping menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta untuk mengkaji semula sistem pelajaran termasuklah undang-undang pelajaran pada tahun 1952. Baik, jawatan kuasa khas ini telah dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin yang terkenal dengan laporan Razak 1956. Dengan penguatkuasaan daripada laporan tersebut, maka lahirlah satu institusi baru yang beraliran kebangsaan terkenal sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan. Dan institusi ini juga tidak ketinggalan memberikan peruntukan untuk mendaulatkan mata pelajaran agama Islam. Okey, menurut Haji Abdul Halim Haji Makdiah pada tahun 1989 mengatakan bahawa dalam konteks ini kerajaan telah menguatkuasakan satu akta, iaitu kewajipan memberikan pendidikan agama Islam kepada murid-murid yang beragama Islam di setiap sekolah, yang mana murid-murid yang beragama Islam tersebut berjumlah 15 orang ataupun lebih. Seterusnya kita lihat pula kepada kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM, di mana kedua-dua kurikulum ini telah disemak semula mulai tahun 2000 dengan dilaksanakan beberapa penambahbaikan dari segi sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku teks dan juga buku panduan bagi guru-guru ini gunakan untuk melaksanakan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Baik, pada tahun 2011 KBSR iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah telah mengalami proses transformasi dan dinamakan semula sebagai KSSR iaitu kurikulum standard sekolah rendah, di mana KSSR ini telah digubal berasaskan kepada standard kandungan dan juga standard pelajaran. Tapi bagi KBSM, dia digubal semula pada tahun 2017. Okey, saya rasa setakat itu dahulu daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari pengurusi majlis. Silakan. Jelas di sini, dalam kita mengejar kemajuan negara, unsur-unsur kerohanian tidak boleh dibiarkan. Saya ingin memetik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, pendidikan bukan cuma mengisi ilmu pengetahuan dalam pemikiran para pelajar, tetapi juga memupuk akhlak yang murni. Dan seharusnya pendidikan Islam ini perlulah sentiasa diperkasakan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Berbalik kepada Dr. Akilah, saya ada satu persoalan yang bermain dalam fikiran saya mengenai revolusi industri 4.0 atau singkatannya lebih dikenali dengan
IR 4.0. Apa yang boleh saya katakan di sini, IR 4.0 ini menekankan kepada penggunaan digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia, namun masih lagi boleh menghasilkan produktiviti. Dan kalau kita lihat pada hari ini, IR 4.0 ini telah memberi kesan hampir ke semua sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan. Jadi berdasarkan maklumat daripada warga pendidik, masih ada lagi masyarakat yang belum faham tentang pendidikan secara digital ini dan kewujudan IR 4.0. Jadi boleh doktor terangkan tentang isu ini dan berikan gambaran mengenai revolusi pendidikan IR 4.0 ini. Silakan doktor. Menarik soalan yang dikemukakan oleh moderator. Suka untuk saya kongsikan soalan tersebut dengan merujuk kepada jurnal yang bertajuk Mengurus Modal Insight dalam Industri 4.0 ke arah kecemerlangan negara yang ditulis oleh Profesor Zafir Khan Muhammad Makbul dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Muhammad Nazmi Abdul Latif yang menyatakan bahawa kehadiran revolusi perindustrian keempat bakal membawa bersama perkembangan teknologi, pengkomputeran dan automasi baharu bukan sahaja akan merancakkan lagi perubahan teknologi, perkomputeran dan pengautomasian, malah akan meningkatkan lagi kebergantungan manusia kepada teknologi ini. Pendedahan media massa berkaitan Industri 4.0 sedikit sebanyak memberi kesedaran tentang betapa pentingnya Industri 4.0 kepada semua lapisan masyarakat. Berbalik kepada soalan tentang hubungan atau perkaitan Industri Revolution 4.0 dengan bidang pendidikan. Sebenarnya, perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan kesan secara langsung kepada pelbagai bidang, termasuklah bidang pendidikan. Kerana ia merupakan asas kepada penyedia tenaga kerja di masa hadapan. Oleh itu, penekanan terhadap sektor pendidikan merupakan satu keperluan agar tenaga kerja yang dihasilkan melalui sistem pendidikan negara dapat memenuhi keperluan pasaran pekerjaan berteraskan revolusi industri 4.0. Jika dilihat, pada ketika ini, cara pengajaran melibatkan whiteboard dengan menyalin nota dalam kelas yang panjang sudah lapuk serta mungkin kurang berkesan, terutamanya dengan kewujudan teknologi baharu yang menjadi gaya hidup generasi kini. Sistem pendidikan negara juga perlu mengorak langkah ke arah pengajian yang berpandukan teknologi digital yang lebih bersifat interaktif dan fleksibel. Sistem pembelajaran yang fleksibel dan interaktif seperti mengadakan smart classroom perlu diperluaskan tidak kira di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah maupun institusi pengajian tinggi. Terima kasih Dr. Akilah di atas penerangan yang begitu jelas sekali mengenai IR 4.0. Jadi kalau kita faham di sini, apabila kita sebut tentang IR 4.0, sistem pendidikan kita juga tidak boleh masih di era 2.0 iaitu hanya berteraskan kepada talk and chalk sahaja. Sebaliknya, sistem pendidikan kita harus segera ke arah IR 4.0. Tertarik apabila doktor ada menyebut mengenai pembelajaran yang lebih bersifat interaktif dan fleksibel. Di sini saya ingin buat pertambahan info melalui artikel Revolusi Industri 4.0 dalam pendidikan, penulisan daripada Nur Syafiqah. Beliau ada menyatakan bahawa dalam era 4.0 ini, ilmu itu boleh ditelaah walau di mana sahaja kita berada. Dan di sebalik kemunculan, kalau kita lihat pada hari ini, kemunculan COVID-19 yang menggerunkan dunia, di sebaliknya terselip pelbagai hikmah. Antaranya yang kita dapat lihat adalah dalam sistem pendidikan itu sendiri, di mana guru-guru dan juga pensyarah melakukan pembelajaran secara maya, di mana mereka menggunakan pelbagai jenis platform seperti Google Meet, Google Classroom
YouTube dan sebagainya. Bertujuannya untuk apa? Bagi memastikan para pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Baiklah Dr. Syahada, ingin saya tanyakan kepada doktor, apakah persepsi dan pandangan doktor mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam agar lebih berkesan dalam mendepani revolusi industri 4.0 ini? Silakan doktor. Terima kasih sekali lagi kepada saudari pengurusi majlis kita yang manis, lagi cantik dan sopan di hujung sana untuk soalan yang diajukan kepada saya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi dan hormati sekalian. Revolusi industri 4.0 ataupun lebih mudah untuk saya sebutkan sebagai IR 4.0. Memberi impak yang sangat besar kepada proses pengajaran dan pembelajaran, proses PDP. Termasuklah juga proses PDP terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Kaedah tradisional yang kita gunakan seperti pembelajaran secara bersemuka masih lagi relevan untuk kita guna pakai pada zaman sekarang. Tetapi perlu disesuaikan dengan perubahan semasa. Dengan menggabungkan tenaga manusia dan juga teknologi moden. Bagaimana perubahan ini perlu dilaksanakan? Menurut Nuriati binti Abdul Rashid pada tahun 2016, perubahan ini perlu dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan secara mendalam supaya penyampaian proses PDP yang dilaksanakan ini sesuai dengan tahap golongan pelajar yang kita ingin sasarkan. Supaya apa? Supaya maklumat ini, maklumat yang kita ingin sampaikan dapat diterima dengan berkesan oleh pelajar tersebut dan dapat diperluaskan lagi maklumat yang pelajar tersebut terima. Walau bagaimanapun, kesan IR 4.0 ini terhadap masyarakat ialah jurang perubahan yang terlalu besar antara pelajar yang hadir dari latar belakang keluarga yang berbeza-beza dan juga tahap penguasaan pelajar terhadap teknologi yang kita guna pakaikan ini. Justru siapa yang memainkan peranan? Gurulah yang memainkan peranan yang sangat penting sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia ini adalah sesuatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, secara holistik dan bersepadu untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis. Dari segi apa? Dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sahsiah. Yang kita sebutkan sebagai jeris. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Apabila dunia mengalami perubahan IR 4.0 ini, terutamanya lah, maka semua bidang juga terkesan. Termasuklah juga pendidikan. Rujuk kepada falsafah pendidikan Islam dan juga falsafah pendidikan kebangsaan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, di mana sistem pendidikan di Malaysia ini merupakan satu usaha yang berterusan. Maksudnya apa? Maksudnya usaha daripada guru-guru untuk melahirkan murid yang seimbang dari aspek jeris dan juga berfikiran kritis, kreatif dan juga inovatif. Ini jelas seperti mana yang disebutkan dalam falsafah pendidikan Islam yang menekankan konsep pembelajaran seumur hidup. Jadi, semua guru termasuklah guru-guru pendidikan Islam perlu bergerak seiring. Seiring berusaha mempelajari kaedah-kaedah pembelajaran yang moden yang menggunakan teknologi semasa. Jadi Dr. Akilah, kita sudah mendengar tadi penjelasan mengenai laporan razak, apa itu IR 4.0 dan juga berkenaan dengan kurikulum pendidikan Islam. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada doktor, apakah perkaitan antara laporan razak dan juga revolusi industri 4.0
khususnya dalam subjek pendidikan Islam? Terima kasih atas soalan yang diberikan. Bagi menjawab kepada soalan yang diberikan oleh moderator berkenaan perkaitan antara laporan Razak dengan revolusi perindustrian 4.0 dari kacamata guru pendidikan Islam, ingin saya petik semula syur laporan Razak ada menjelaskan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menjadi bahasa wajib di semua sekolah. Sebagai seorang guru pendidikan Islam dalam era kini, penguasaan bahasa sangat penting, terutamanya apabila bidang pendidikan turut terkesan sama dalam industri revolution 4.0. Penguasaan bahasa telah dititik beratkan sejak laporan Razak lagi. Warga pendidik terutamanya perlulah melengkapkan diri dengan penguasaan bahasa Inggeris kerana teknologi maklumat serta komunikasi iaitu ICT banyak digunakan dalam bahasa tersebut. Bagi mendepani cabaran revolusi perindustrian 4.0, warga pendidik perlulah memiliki pemahaman yang jelas mengenai teknologi terkini untuk memantapkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran. PDP seterusnya dapat membantu melaksanakan sesuatu perancangan yang telah diaturkan oleh kerajaan maupun kementerian. Di dalam kurikulum yang diguna pakai kini iaitu KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, ada menyentuh berkenaan dengan elemen merentas kurikulum iaitu EMK. Hal ini secara tidak langsung penggunaan dan pengajaran dalam bahasa Inggeris dapat memberikan nilai tambah kepada pelajar dalam penguasaan bahasa tersebut. Ini bermaksud, walaupun guru tersebut mengajar subjek pendidikan Islam, elemen merentas kurikulum itu masih boleh dipraktikkan. Okey, sepertinya contohnya seperti apa yang doktor telah sebutkan tadi mengenai penggunaan bahasa Inggeris semasa mengajar subjek pendidikan Islam. Okey, baiklah Dr. Syuhada, mungkin doktor ada apa-apa info untuk dikongsikan bersama mengenai syur laporan Razak ini. Silakan doktor. Baiklah, apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah mengenai syur pengawalan bilik darjah yang dinyatakan dalam laporan Razak 1956. Jika kita berada pada era sebelum tahun 2020, ya, bilik darjah merujuk kepada satu tempat di mana pelajar dan guru dapat berkumpul beramai-ramai dan di dalam bilik darjah tersebut berlakunya proses pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Okey, ini pada era tahun sebelum 2020. Tetapi masyarakat kini sedang mengalami IR 4.0 dan ditambah pula dengan krisis pandemik COVID-19. Bilik darjah yang dulunya kita dapat laksanakan proses PDP secara bersemuka, kini mengalami perubahan. Perlu dilaksanakan secara maya proses PDP, tidak terkecuali bagi proses PDP pendidikan Islam. Justru guru-guru pendidikan Islam perlu menjadi fasilitator dan pemudah cara kepada proses PDP secara maya ini dan atau lebih dikenali sebagai pengawalan bilik darjah secara maya yang tidak disebut dalam syur laporan Razak 1956. Ini seharusnya berlaku penambahbaikan pada zaman sekarang. Okey, aktiviti-aktiviti yang dibawa oleh guru-guru pendidikan Islam juga perlu lebih relevan seperti permainan secara maya lah, sebab naluri kanak-kanak ini sukakan kepada permainan. Okey, pelajar juga perlu diterapkan dengan perbincangan kepada masalah sebenar dan mencipta masa bersama-sama untuk menjaga interaksi dan berpusatkan kepada pelajar sejajar dengan kaedah pendekatan kontemporari pada zaman IR 4.0 ini, iaitu pengajaran secara heutagogi, pedagogi dan juga cybergogi. Okey, pedagogi kontemporari inilah yang mampu membuka ruang yang lebih luas untuk mencapai matlamat pembelajaran yang bermakna, di mana
pembelajaran yang bermakna ini mampu mewakili perubahan kepada corak pemikiran dan mencerminkan kepada perubahan sosial kepada sesebuah masyarakat. Justru, guru-guru perlu berfikir dengan lebih terperinci tentang bagaimana kaedah pembelajaran yang bermakna ini dapat dilaksanakan secara maya dengan lebih berkesan. Terima kasih Dr. Akila dan juga Dr. Syuhada atas penerangan yang cukup jelas mengenai laporan Razak dan kaitannya dengan revolusi industri 4.0. Jadi suka untuk saya nyatakan di sini, walaupun pendidikan di era IR 4.0 ini sedikit melelahkan, tapi sebenarnya di sebalik itu terdapat pelbagai hikmah, kelebihan dan manfaat yang kita boleh perolehi. Seperti yang Dr. Akila dan Dr. Syuhada nyatakan tadi, pendidikan di era kini lebih menyeronokkan dan lebih mudah dicapai dengan wujudnya teknologi-teknologi terkini. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung rancangan, tapi sebelum itu jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Akila dan juga Dr. Syuhada atas kesudian meluangkan masa dan juga berkongsi ilmu yang kita boleh manfaatkan bersama-sama, insya-Allah. Okay. Jadi mohon maaf daripada saya andai ada tersalah bahasa, terlebih kata. Jadi untuk itu saya akhiri forum ilmuwan kita pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahmanu irham.